أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk kita sama-sama meneliti, mempelajari dan memahami kalam-kalam hikmat yang dicurahkan oleh Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi sebelum saya mulakan pengajian kitab ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang kepada pengarang kitab ini, Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari. Baik, dari segi namanya, nama beliau ialah Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari. Itu adalah penisbahan kepada tempat. Jadi Al-Iskandari itu nisbah kepada Iskandariyah. Iskandariyah yakni satu bandar atau kota yang berada di utara Mesir sekarang. Jadi Al-Iskandari ini nisbah kepada asal kepada Syekh ini, orang Iskandariyah, orang Mesir. Kemudian latar belakang kepada beliau ini, Syekh Ibn Atha ini sebelum mendalami ilmu tasawuf dan menulis kitab hikam ini, beliau merupakan seorang ulama besar. Ulama besar yang keilmuannya itu sudah sampai ke darjat ifta, yakni dapat memberikan fatwa hukum. Sudah sampai ke darjah menjadi seorang mufti yang dapat mengeluarkan fatwa dan berupaya melakukannya. Jadi itulah Syekh Ibn Atha sebelum beliau mempelajari dan mendalami ilmu tasawuf. Dia adalah seorang faqih. Faqih dengan arti orang yang pakar di dalam mazhab fiqh, iaitu mazhab Maliki. Dan darjat kealimannya itu sudah sampai ke darjat ifta. Ifta ni orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan fatwa dalam mazhab.
mazhab Maliki. Kemudian yang kedua, beliau ini sebelum mempelajari ilmu tasawuf daripada guru-gurunya yang ada pada zaman beliau itu, beliau ini orang yang pada peringkat awalnya menentang dan menganggap sesatnya tasawuf. Ini yang agak aneh, yang agak luar biasa. Beliau adalah orang yang menolak, yang tidak terima, bahkan menganggap ilmu yang sesat terhadap tasawuf ini. Jadi anggapan sesat, penolakan oleh setengah ahli masyarakat kita pada hari ini tak pelik lah. Sudah berlaku sejak dari dulu, termasuk pengarang kitab ini yang asal. Jadi beliau ini orang yang menolak ilmu tasawuf dengan anggapan yang bermacam-macam, yang menjadikan beliau mula mempelajari dan menerima tasawuf ini kerana hasrat baiknya. Bermula daripada hasrat baik, niat baik. Niat macam mana? Jadi dia kata Syekh Ibn Atta terlintas di fikiran dia, di hati dia. Dia kata, selama ni aku duduk kata ilmu tasawuf ni ilmu tak betul, ilmu salah. Aku sendiri tak pernah belajar ilmu ni. Aku sendiri tak pernah merujuk pada guru-gurunya. Lebih kepada prasangka, lebih kepada andaian sendiri, bercampur dengan perkhabaran dan cerita-cerita orang. Jadi Syekh Ibn Atta ni ada kejujuran tu. Dia kata, aku nak tahu sendiri daripada punca asal dia. Jadi timbul kemahuan tu, keinginan untuk mengetahui secara betul. Yang aku katakan sesat selama ni lebih kepada andaian, lebih kepada anggapan, lebih kepada dengar orang. Jadi tergerak hati dia. Lalu apa yang dia lakukan? Akhir sekali dia menyelinap masuk dalam pengajian ilmu tasawuf oleh guru yang ada pada zaman beliau. Dia menyelinap, masuknya dia menghadiri majlis secara senyap-senyap, saya diam-diam. Maka antara guru ilmu tasawuf yang terkenal pada zaman beliau ini adalah Abul Abbas Al-Mursi. Siapa Abu Abbas Al-Mursi? Beliau ini adalah antara murid Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, iaitu ulama besar dalam ilmu tasawuf yang kepada beliaulah dinisbahkan tarekat Asy-Syaziliyah. Jadi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini murid kepada Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Cuma Abdul Abbas Al-Mursi ini dia lebih banyak bersikap mendiamkan diri. Tidak banyak menonjolkan, tidak banyak membahaskannya. Dia banyak mendiamkan diri. Mengajar secara agak tertutup sikitlah. Jadi Syekh Ibn Atta ni bila timbul dorongan nak dengar sendiri ni, menyelinap masuk ke dalam majlis Syekh Abdul Abbas Al-Mursi secara diam-diam. Lalu dia mendengar huraian-huraian yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini. Jadi bila dia dengar, dia kata, apa-apa yang dijelaskan oleh Abu Abbas Al-Mursi ini ternyata ada rujukannya di dalam Al-Quran. Ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Pada waktu itu antara isu yang dibahaskan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini ialah mengenai 3 istilah: Islam, Iman, Ihsan. Lepas tu ditukar istilah lain: syariat, tarekat, hakikat. Dia ulah tu, dia ulah. Jadi Syekh Ibn Atta ni terpegung mendengarnya. Pertama sekali dia terpegung dengan huraian itu. Yang kedua, dia sebagai alim ulama yang tahu Al-Quran, tahu hadis, mendapati apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Abbas ini ada dalil-dalilnya, pedomannya dalam Al-Quran dan hadis.
Baru dia tahu. Dengan dalil-dalilnya dia nampak. Yang kedua, Allah Ta'ala buka hati dia sehingga dapat memahami. Itulah permulaannya. Itulah bermulanya daripada orang yang menentang kuat ilmu tasawuf, menganggap ini sesat, lalu dibukakan Allah pintu kefahaman, lalu dia meneruskan. Akhir sekali dia belajar dengan guru itu. Dia belajar dengan Abul Abbas Al-Mursi, padahal dia seorang faqih, seorang alim besar dalam mazhab Maliki di negara Mesir pada waktu itu. Dia mula belajar dengan Abul Abbas Al-Mursi, akhir sekali jadi murid ternama. Bahkan menjadi salah seorang di antara pengganti dan penerus ajaran tasawuf yang dibawa oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Itu kisah awal dia. Dia belajar macam mana dia mula berkenal dengan tasawuf, bermula dengan anggapan yang salah. Tanggapan yang salah dengan tuduhan, dengan sangkaan dan macam-macam, dan dibuka dengan rezeki, dibukakan Allah, dapat memahaminya, bahkan menjadi alim dalam bidang tasawuf, menjadi ulama besar dalam tasawuf, dan telah menghasilkan banyak karya-karya penting dalam tasawuf. Antaranya kitab Hikam Al-Ata'iyah, antara kitab tasawuf yang terkenal di seluruh dunia, bukan di Malaysia saja, dan telah disyarah oleh ulama-ulama di pelbagai negara Islam, oleh sejumlah ulama yang sangat ramai. Disyarah oleh ulama-ulama di Nusantara ini. Kalau yang terkenal di tempat kita di satu ketika dulu oleh Tok Pulamani lah, Syekh Abdul Malik. Dan ada lagi syarah-syarahnya dibuat oleh alim-alim kita yang lain di tanah air kita ni dan di beberapa negeri Nusantara, di Mesir, di Maghribi, di Morocco dan beberapa negara Islam. Banyak sekali syarah kepada kitab Hikam Al-Ata'iyah ini. Bukan satu, jumlahnya sangat banyak yang disyarah oleh ulama-ulama besar. Maka antara tokoh yang terkemudian ini yang syarah kitab Hikam ini iaitu almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Antara yang memberi huraian syarah terhadap kitab Hikam ini oleh beliau ini. Tapi malangnya, seperti yang sedia maklumlah, beliau akhir sekali mengakhiri hayat dengan cara dibunuh oleh kelompok-kelompok yang tidak sihat. Alim ulama menjadi mangsa. Dan ramai lagi di Al-Azhar sendiri, ulama-ulama Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, dan ramai lagi yang syarah kitab Hikam ini. Kesimpulan mudahnya, kitab ini diberikan perhatian oleh ulama-ulama kita dan disyarah dengan jumlah yang sangat banyak, memperlihatkan, menunjukkan kepada nilaian kitab ini dan kemasyhurannya. Kemasyhurannya. Perkara kedua yang saya nak jelaskan, tanggapan segolongan orang terhadap kitab Hikam yang pada saya tidak menepati seperti yang dihuraikan oleh ulama-ulama. Terdapat beberapa golongan dalam masyarakat kita hari ini yang meletakkan kitab Hikam kepada suatu tahap yang terlalu tinggi, dengan erti orang ramai ni tak boleh nak belajar kitab ni, tak padang. Hari ini kitab ini terlalu tinggi sehingga tidak sesuai untuk orang ramai. Ulama tulis kitab supaya dipelajari. Dalam tasawuf ni ada bahagian khusus dia, ada bahagian umumnya. Bahagian khusus ada bahagian yang tertentu dalam tasawuf, bahagian yang dilarang diajarkan, dibaca, dipelajari oleh orang ramai. Ada bahagian-bahagian tu diharamkan, bukan kerana terpesongnya kitab itu,
bukan kerana sesatnya kandungannya, tetapi ketidakmampuan orang untuk menggarap, memahami gaya bahasa dan yang nak disampaikan tu. Ada. Diharamkan. Tapi malangnya ada di antara orang kita ni jenis gatal sikit. Orang kita haram tu lah hidup apa kepada orang ramai. Ini penyakit hari ni. Ulama beritahu dulu lah. Maka antara kitab itu kitab Al-Insan Al-Kamil oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, Al-Futuhat Al-Makiyah oleh Imam Ibn Arabi, yang tersenarai sebagai kitab khusus yang diharamkan untuk orang ramai baca dan belajar, kecuali orang yang ada istiqdad, persediaan yang kuat dari segi keilmuannya, bahasanya, balaghahnya, baru dia boleh. Bahkan kena ada pengalaman dalam bidang tasawuf yang khusus ni, baru dia boleh mempelajari, menelaah kitab ini. Dan kitab hikam ini tidak termasuk dalam senarai itu. Tidak termasuk dalam senarai itu. Baik. Saya jelaskan mukadimah supaya tidak timbul berbangkit isu ni di kemudian hari. Seperti yang berlaku di tempat saya lah. Kita ini dianggap sebagai eksklusif, terlalu tinggi, orang ramai tak boleh. Bahkan dianggap berdosa belajar kita ini. Berdosa. Berdosa pula pelik juga kita. Mengaji jadi berdosa. Paling tidak mengaji itu kita faham ke tak faham ke, kita seperti yang dalam hadis Nabi, kita hadir majlis ilmu, kita tak faham pun, kita bukan ahli pun tetap boleh pahala. Sekalipun itu bukan bidang kita, bukan keahlian kita, kita tak faham benda pun, hadir majlis pun sudah dikira sebagai baik, sebagai tabarruk dengan majlis orang soleh. Apatah lagi kalau dia boleh faham. Baik, antara alim ulama yang syarah kitab ini, ulama dari Maghribi, daripada Morocco, Syekh Ibnu Ajibah. Maka nama kitab yang menjadi syarah kepada hikam ini adalah Iqaz Al-Himam, antara syarah yang terbaik tentang hikam ini. Iqazul Himam. Baik, di dalam mukadimah kitab itu, Syekh Ibn Ajibah telah membuat kesimpulan tentang isi kandungan kitab ini. Dan beliau telah membahagikan isi kandungan kitab ini kepada 4 bahagian. Bahagian pertama iaitu bahagian yang melibatkan nasihat-nasihat tauhid, akhlak dan seumpamanya. Dan ini adalah untuk orang awam, kata Syekh Ibn Ajibah. Untuk orang awam. Dan dalam kitab ini ada sejumlah yang lengkap, yang cukup, yang banyak untuk bahagian itu. Bahagian untuk orang awam itu. Hazun wafir. Yang ini satu bahagian yang cukup, yang agak banyak dalam kitab ini untuk tujuan orang awam. Bahagian kedua untuk orang yang khusus sikit, orang yang telah mendalami sikit tasawuf. Itu ada bahagian, ada juga di dalam kitab ini. Bagi orang yang sudah mempelajari secara lebih khusus tasawuf dan amalannya tariqah dan sudah mengalami sedikit hal-hal kerohaniannya, itu dianggap sebagai pemula kepada orang yang menempuh jalan tasawuf ni. Maka di dalam kitab ini ada sebahagian untuk itu. Dan itu pun masih lagi dekat dengan orang ramai lagi. Masih lagi dekat. Bahagian ketiga, barulah ada hal-hal yang agak tinggi sikit dalam tasawuf, melibatkan maqamat dan ahwal. Bahagian keempat, ada bahagian yang agak khusus dalam tasawuf. Bahagian yang sangat khusus dalam tasawuf, ada sebahagian di sini. Tetapi bahagian itu tidak dihurai secara mendalam, lebih kepada isyarat ataupun sebutan-sebutan umum yang agak menyeluruh tentang perkara itu, bukan dalam bentuk huraian perincian yang mendalam tentang aspek itu. Jadi kesimpulannya bahawa kitab ini masih lagi sesuai untuk menjadi pedoman kepada orang awam, orang ramai, terutamanya tentang nasihat-nasihat iman, nasihat-nasihat tauhid,
tentang akhlak, tentang kaedah-kaedah beramal, yang itu memang diperlukan oleh orang ramai seperti kita ni. Banyak dalam kitab ini nasihat-nasihat itu, nasihat-nasihat keimanan, nasihat-nasihat ketauhidan, tentang akhlak, muamalat, banyak dalam ni. Adapun bahagian khusus tu ada sebahagian, tidak dinafikan. Tetapi yang khusus itu boleh direndahkan tarafnya dengan huraian yang tidak mendalam, yang boleh disesuaikan kepada orang ramai, dan ini menurut kepakaran yang diberikan Allah kepada sesiapa sajalah. Yang payah tu boleh dipermudahkan untuk difahami pada kadarnya oleh orang ramai. Boleh bagi orang yang Allah Ta'ala beri kemampuan ke dia boleh buat, insya-Allah. Jadi nak beritahu itu. Jadi kalau timbul isu lagi tak ikam ni tinggi dak lah, dak suara awam, sudah jelas bahawa ini sudah dijelaskan bukan oleh saya, tapi sudah dijelaskan mukaddimahnya oleh ulama besar yang syarah kitab hikam ini, iaitu Syekh Ibnu Ajibah di dalam Iqazul Himam, dan disebut lagi oleh ulama-ulama lain. Abul Ula menyebutnya di dalam Min Ata'illah, sebab antara syarah kitab hikam juga menyebut juga perkara ni tentang kandungan kitab ini. Jadi bukan seorang yang sebutnya, bukan Ibnu Ajibah saja, ulama-ulama lain menyebut nada yang sama. Itu kesimpulan mudah. Baik, itu saja mukadimah yang saya nak beri tentang kitab Al-Hikam ini. Baik, sekarang yang ada pada kita ini kitab hikam yang telah diterjemah dan ditambah dengan sedikit huraian. Oleh siapa? Oleh Haji Salim Bahrasi ini. Ini yang saya melihat antara kitab hikam yang sedia ada ni agak sesuai untuk orang ramai. Bahasanya mudah, huraiannya mudah, tidaklah terlalu mendalam, dan agak bahasanya gaya bahasa pun gaya bahasa Melayu yang dekat dengan bahasa kita hari ini. Adapun kitab hikam syarah Tok Pulamani itu bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu bukan zaman kita. Nak faham bahasa dia, ada kalanya lebih romek daripada bahasa Arab sendiri. Bahasa Melayu dia tu dengan ejaan sudahlah bermacam-macam, agak pening kita, dan mungkin kita akan tidurlah kalau kita mengaji kitab tu. Kecuali orang yang dasar yang kuat lah. Baik, sebelum kitab hikam ini, dia ada sedikit mukaddimah yang ditulis di sini. Ada mukaddimah. Tapi mukaddimah ini saya rasa baik juga kalau kita baca. Sebelum dimulakan dengan kalam hikmah yang pertama tu ada mukaddimah yang agak panjang. Jadi malam ni kalau malam ni tak sampai lagi kepada hikmah yang pertama pun tak apalah. Tapi dia adalah mukaddimah yang perlu kita fahami. Baik, saya kaedah pengajaran ni saya akan baca dan saya akan huraikan supaya senang kita baca balik. Baik, nak balik rumah baca semula, tengok balik. Itu saya suka cara itulah. Baik, mukaddimahnya muka surat 1 tu sebagai pendahuluan kepada kitab hikam ini. Sekala yang tak ada masalah saya akan baca dengan direct jelah. Bila ada masalah yang perlu saya huraikan, baru saya huraikan di situ. Baik, mukaddimah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi, yakni memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya, dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya. Baik, saya nak terangkan di sini. Pertama sekali nak dijelaskan di sini
bahawa kepujian itu kembali kepada Allah, bahawa segala-galanya itu kembalinya kepada Allah. Maka antara aspek yang kita nak puji Allah ialah aspek Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan para hamba-Nya yang khusus yang dinamakan para wali ataupun awliya. Baik, di antara manusia ini ada satu golongan yang diberi kemuliaan oleh Allah yang dinamakan sebagai awliya, dalam bahasa kita wali. Perkataan ini dari sudut pandangan ahli masyarakat kita ni berbeza-beza. Ada di antara masyarakat kita ini dalam memahami para wali ni, mengenali tentang wali ni, persepsi mereka tu kadang-kadang keliru sikit, sehingga boleh menyebabkan kepada tersalah langkah kerana kekeliruan ini. Dalam kalangan masyarakat kita ni, perkataan wali itu tidak asing, tidak pelik, biasa. Tapi persepsi, tanggapan tu kadang-kadang pelik. Ada antara persepsi masyarakat kita tentang wali ni pada tanggapan setengah orang kita tu orang gila. Kalau nak kenal Tok Wali, tengok macam orang gila tu, ya, watak dia gila. Sebenarnya tanggapan seperti ini sebenarnya ada asas, tapi dipahami cara salah. Ada riwayat yang menjurus ke situ. Saya terangkan mukadimah supaya kita nampak luas sikit lah. Kerana dia penting dipahami, kerana kekeliruan di sini dia akibatnya buruk sikit dalam mengecam pada wali. Jadi ada persepsi pertama, wali itu disinonimkan dengan gila. Lalu masing-masing nak cari wali, dia cari orang gila. Dia cari orang pakai seluar sekerat, dia cari orang putih sapuh tepi tong. Warna ni boleh betul ke? Secara total salah ke? Ataupun ada asas-asas dia? Atau macam mana? Saya nak terangkan sikit. Pertama sekali, tentang gila ni dan kaitan kelompok ini ada asas sikit, ada kaitan juga. Pertama sekali, ada saranan Nabi supaya kita berzikir sampai ke tahap dianggap macam orang gila. Aksiru zikrullahi hatta yaqulu munafik, atau hatta atau kama qala hatta yaqulul munafiq, hatta yaquluna munafik. Sila aksiru zikrullahi hatta yaquluna majnun. Ataupun ada kalimat riwayat, dalam riwayat yang lain, aksiru zikrullahi hatta yaqulal munafiqu majnun. Nabi suruh kita supaya memperbanyakkan zikir, sehinggalah mereka ni iaitu orang yang bukan Islam, musyrik, orang kafir ataupun orang amal ni menganggap gila. Disuruh kita perbanyakkan. Ataupun riwayat yang lain, sehingga orang-orang munafik ini beranggapan gila je. Apa artinya? Nabi suruh kita banyak mengingati Allah, berzikir. Keadaan ini bagi orang-orang yang tidak biasa dianggap pelik, bukan amalan normal. Maka bukan amalan normal itulah dianggap, dibaca sebagai gila. Duduk saja bebek mulut. Kita pun tengok gila. Duduk saja ni bebek, mana pula mulut bebek. Orang gila gini juga orang kata. Ada sudut-sudut bersamaan tu. Tapi orang kita ditafsir cara salah. Jadi bahasa dia gila ni gila sungguh. Wali ni sinonim dengan gila. Padahal
Pelakuan dia tu yang agak aneh daripada kebiasaan orang ramai. Yang mana kalau orang tengok benda ni pelik, dan biasanya yang buat pelik daripada orang lain ni, ghalibnya orang kelas orang gila. Cuma tinggal lagi sekarang ni dok macam tu. Baik, keadaan yang ada satu keadaan, ada di antara orang-orang yang dilihat tanda-tanda kewalian kepadanya itu, antara kebiasaan mereka ni, di antara mereka, kisah mereka ni, kau baca kisah para wali tahu lah. Di antara mereka ni ada yang suka makan makanan yang menjadi sisa orang. Baca kisah para wali kita akan jumpa kisah-kisah seperti ini, bahawa ada di antara mereka itu yang suka ambil lebihan makanan orang, dengan erti makanan orang makan tak habis tu dia ambil. Tapi bukan berarti benda yang kotor, bukan benda yang kotor. Jadi kita ni kadang-kadang tak cermat, lalu mari tanggapan sandung. Makan sisi orang kau ni, kau ni makan rapuh, makan ayam tinggal tulang, dia ambil tulang tu, orang mamus semua dah. Berat. Kepahaman kita pula ni, makan sisi orang. Kau mula ada hak perangai nak jadi wali, buat gitu pula. Orang makan tulang, sisi tulang ni dia ambil, hak orang mamus dah. Bukan gitu maksudnya. Tentang perkara ini ada hadis, su'rul mu'min barakat, sisa orang mukmin ni berkah. Sisa orang mukmin berkah. Maksudnya kau makan dalam pinggang tu, lauk tu ada 3-4 tokok, yang ambil setokok, hak lain tu baki dia, bagi sisa dia. Jadi rupa ternyata sisa bekalan dah habis makan ni, yang dimakan oleh orang soleh ni, ada nilai berkat dia tu. Su'rul mukmin tu berkah, barakat. Maka sebab itulah menjadi tradisi orang dulu kala, kalau dia pergi hadir majlis alim ulama, mereka sengaja tunggu baki yang tidak dimakan oleh hidangan ulama tu, kerana ada unsur berkat dia tu. Boleh lajak 5 minit boleh dah, tak boleh lajak jauh sangat. Sikit takut marah dia orang masa Covid ni. Sikit nak sempurnakan bahagian ni dulu, sikit je. Jadi sekarang menjadi tradisi orang soleh dulu, kalau dia hadir majlis ulama, dia tunggu kalau bahagian yang dimakan oleh hidangan ulama tu, kerana mengambil manfaat daripada riwayat tadi, su'rul mu'min barakah, sisi orang mukmin ni berkah. Bukan berarti hak imam mohdoh tu, hak imam mohdoh dia ke hek tepi tu lagi makan tu, bukan tu. Hak bahagian dia tak ambil lagi tu. Kadang-kadang orang minum separuh air, tapi ada sisa, tapi tidak bukan yang kotor, tapi masih bersih, tapi baki tinggal dia ambil. Bukan berarti ambil bahagian kotornya, bahagian bakinya yang masih boleh baik, masih baik lagi. Itu maksud su'ul mu'min barakat. Ini menjadi orang soleh dulu dia selalu ambil tabaruk sini. Tapi orang kita kadang-kadang dia berlebihan, salah faham dan berlebihan. Salah faham tadi dah, orang sisa orang kulung dah. orang nganyar dah. Orang pun ni gigit babi dah, hancur dah. Ya tahu kita pergi makan tu pula. Itu bukan dia, salah faham. Yang kedua berlebihan. Memang sisa-sisa ni berlebihan. Salah seorang ulama tanah air kita, Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi, ulama yang baca doa ketika kemerdekaan, ayah kepada almarhum Syekh Muhammad Murtada, mufti Kerajaan Negeri Sembilan satu ketika dulu, ayah dia ni. Jadi ada orang jadi tak asuk sikit kadang-kadang. Dia ni orang soleh, orang terkenal, susisilah keturunan keluarga dia ditakdirkan Allah orang soleh-soleh saja. Ayah dia dulu Syekh Muhammad Said Al-Linggi, ulama besar, sufi besar. Jadi dia ni kadang-kadang bila dia tengok orang ni mungkin salah faham lah, jadi dia nak ambil sisa-sisa orang soleh ni, setengah tu berlebihan. Air basuh tangan pun dia nak ambil kau.
Dia nak ambil juga air basuh tangan. Nak kaburnya. Ialah tidak salah dari segi itunya, tapi dari segi pada kita berlebihan dari segi air basuh tangan tu. Tapi tentang sisa bertabaruk dengan sisa baki air wuduk tu, itu ada dalil, tak boleh nafikan. Cuma dalam konteks masyarakat kita ni kadang-kadang berlebihan sikit, yang sepatutnya pada kita ni tengok pandangan masyarakat kita tu kurang comel sikit lah air basuh tangan tu. Hak makan campur dengan tu, jadi air tu dianggap sebagai sisa yang kurang baik sikit lah. Cuma orang kita ni atas nama ambil berkat sisa tadi tu, ia berlebihan sikit. Tengok apa yang dia buat. Saya dengar cerita daripada almarhum Syekh Mudadan. Dia kata ayah dia dulu kata kalau pergi majlis, dia minta sabun. Dia basuh tangan, basuh ke sabun. Maksudnya kalau air sabun tu tak ada orang ambil. Memang tak ada orang ambil. Dia sengaja basuh dengan sabun tu, biar air tu cabung dengan sabun. Kerana nak tutup pintu orang yang jenis berlebihan ni, ambil bakar air. Dia tak tutup pintu tu. Dia minta sabun nak saya. Tengok air buih tu dah ambil air tu. Tapi baik, cuma nak beritahunya bahawa kelakuan aneh ni memang ada kaitan dengan para wali. Dia buat benda orang lain tak buat, tapi tak salah benda. Maka bila aneh tu kita sinonimkan dia dengan gila. Orang lain dah buat belaka, dia buat. Jalan bagi-bagi salam mula bebek-bebek, kita tengok gila dah ni. Padahal dia berbiri. Tapi oleh kerana orang lain tak buat macam tu, maka dia dinilai sebagai gila. Itu masuk gila ahli tasawuf tu. Wali tu gila dalam bentuk itu. Dia buat benda yang orang lain tak buat, maka orang ramai anggap ni pelik dan nampak ada mirip-mirip macam gila, tapi bukan gila sungguh. Tapi orang kita sudah tersilap dalam perkara ni, tak ada disekalikan dengan gila sungguh ni. Jadi dikaitkan dengan wali dengan orang gila. Akhir sekali, berkait dengan persepsi yang salah ni tentang para wali ni, orang selalu kaitkan dia dengan perkara-perkara aneh dan luar biasa. Kait wali saja tak sah kalau tak ada benda-benda pelik dan luar biasa. Dari satu segi, memang para wali ini adalah orang yang dimuliakan Allah. Maka antara bentuk-bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada para wali ini adalah kejadian-kejadian aneh yang luar biasa. Luar biasa, bukan mustahil, luar biasa. Tak biasa je, jarang berlaku, aneh, sebagai suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada orang tentang orang ni soleh. Maka dizahirkanlah perkara-perkara yang aneh. Antaranya, baik, tentang perkara aneh ni, dengan kewalian memang tidak boleh dinafikan, ada berlaku. Bahkan ada istilah yang kita sebut karamah, kekeramatan, keramat bahasa kita. Tapi masalah kita hari ini, apabila perkara ini tidak dipahami dengan baik, sehingga semua perkara-perkara pelik itu dianggap dalil kepada kewalian seseorang. Tak kira dah kawan ni tak semayang ke, kawan ni tidak laksanakan perintah Allah ke, berlaku pelik je, wali selalu. Ni kesilapan orang kita hari ini. Akibatnya apa? Minta maaf saya beritahu, saya berada di negeri yang salah seorang yang jadi mansanya datang dari negeri ini untuk selingan sajalah, bukan untuk mengaibkan, tapi untuk berdoman kita. Tuan-tuan dulu pernah baca kisah macam mana seseorang itu telah dibunuh dan dipotong-potong. Ingat dah lagi dulu, dalam surat Khabar dulu, seorang wakil rakyat lah senang, ataupun orang yang berkedudukan lah, bahasa mudahnya. Kalau ingat lah apalah, kalau mana ingatlah bagaimana dia telah dibunuh, dipotong-potong. Si pembunuhnya itu saya kenal.
Kenal bukan berarti kenal kawan rapat, bukan. Jangan kata kawan dengan dia pula. Bukan kawan. Tapi saya tahu. Saya pada tahun-tahun itu saya mengajar di sekolah menengah Kijal, Kemamang, Terengganu. Tempat orang ni berada. Dia ni di situ dianggap sebagai ahli hikmah, ahli tasawuf, berjubah, berserban. Kelompok yang terlibat dengan pembunuhan ini berjubah, berserban, bercakap ilmu-ilmu hakikat yang tinggi dan memperlihatkan banyak perkara-perkara yang aneh sehingga orang ni menjadi tarikan orang. Itu puji. Jadi akibatnya ramai orang yang datang nak belajar, nak itu ni, kerana keanehan-keanehan yang dapat ditunjukkan, kepelikan yang dapat ditunjukkan itu. Padahal aspek-aspek lain yang perlu dinilai orang tak nampak dah. Lalu bila ada hal-hal yang pelik yang pernah terjadi tu, setengah tu bohong pun, setengah tu ada yang berlaku sungguh kadang-kadang. Tapi tak tengok aspek lain, sudut lain, maka disenonikan ni wali. Kerana pelik ni, tamarlah orang wali. Maka banyaklah yang jadi mangsa. Salah seorangnya tadi, almarhum, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada semua. Dibunuh, dipotong, berbelah-belah potong badan. Jadi pada waktu itu dia di pusat operasinya di tempat saya duduk tu, di Kijal masa tu. Kalau tak silap saya, rumah tu tak ada orang berani saya lepas ada tu. Orang tinggal gitu. Beberapa tahun selepas tu saya lalu, saya kosong di rumah tu. Dan ni saya tak tahu keadaan. Tapi semuanya gara-gara masalah wali dan dikaitkan dengan perkara aneh. Lalu kena dan banyak berlaku lagi. Maka kesimpulan mudahnya, para wali itu orang yang Allah Ta'ala muliakan dia. Antara bentuk kemuliaannya disebut di sini, Allah Ta'ala penuhkan hati para wali itu dengan perasaan kasih kepadanya, kepada Allah. Yang ini Allah Ta'ala isi di dalam hati para wali ini perasaan kasih kepada Allah Ta'ala, sehingga nampak pada pelakuan hidupnya orang yang hatinya penuh dengan cintanya, kasihnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada ibadah, kuat keyakinan hatinya, kuat tautan hatinya kepada Allah. Itu antara ciri lazim bagi seseorang wali. Maka kejadian yang aneh belum tentu. Maka Syekh ni dimukadimahkan, Allah Ta'ala muliakan para walinya, antaranya dipenuhi hatinya dengan mahabbah, yakni rasa kasih kepada Allah, cenderung hati untuk beribadah kepadanya, untuk membesarkannya, untuk memuliakannya dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri kewalian yang ada pada seseorang. Jadi seperti yang saya katakan tadilah, minta maaf banyak yang saya pun payah ceruk dari segi musim Covid ni, kita bimbang takut jadi hal-hal yang bukan-bukan. Kalau di tempat kami tu, insya-Allah kita berhenti. Ini lajak sikit, minta maaf dah lajak sikit. Nanti tengok keadaan akan datang, kalau diizinkan Allah, kalau boleh dilanjutkan sikit, kita lanjutkan sikit lagi. Untuk kali pertama ni sebagai mukadimah, setakat itu saja dulu yang saya rasa saya nak sampaikan, dan nanti insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Sekianlah saja dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.